Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Tuan Guru Haji Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pengajian kitab Misbahul Munir pada muka surat 33 pada huraian yang ketiga. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Huraian yang ketiga daripada sifat-sifat Rasul ialah tabligh. Disebut pada setengah kitab tablighu ma umiru bi tablighihi, menyampai barang yang disuruh menyampai. Tabligh artinya menyampaikan. Sebab lagi akan datang kita huraikan insya-Allah berkenaan dengan tabligh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan semua wahyu Allah Ta'ala turun ke Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kena menyapa dak. Tu kadang-kadang orang kita tak faham. Sebab di sana ada beberapa pembahagian bila diturunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak semua benda Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib menyampai. Di sana ada terbahagi kepada 3. Yang pertama, wajib Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan barang hak Tuhan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti cara beribadat. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut sallu kama raaitumuni usalli. Jadi itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan barang Allah Taala suruh menyampaikan. Jadi itu hukumnya wajib menyampai. Kerana ummah tidak akan tahu cara untuk sembahyang yang sebenar kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tak menyampaikan. Yang keduanya tabligh juga, tetapi tidak tabligh kepada semua orang. Tabligh hanya kepada sesetengah orang sahaja. Sesetengah golongan saja yang mana wajib Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Maksudnya ada satu wahyu Nabi kena sapa ke semua. Ada satu wahyu hak mana ilmu ni Tuhan beri ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tengok orang. Nak menyapa tu tengok keadaan dia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bagi orang hak layak nak terima.
Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku menyampaikan kepada kamu semua ni hanyalah sebahagian daripada apa yang aku terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata dia. Kenapa? Kerana dia kata kalau aku menyapa semua hak mana aku terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya kamu akan kata aku gila. Apa siapa gitu mau? Kerananya ada ilmu-ilmu tahap manusia ni dia tak boleh terima. Ni dia orang panggil tingkat-tingkat kefahaman tu. Kalau kita mengaji negatif dalam matematik tu, darjah 1 tak mengaji lagi, baru duk kenal darjah 2. Dok bila naik reti dah sikit, baru ada negatif 1, negatif 2. Nak dibanding dengan kosong, hak negatif ni, hak lebih rendah lagi. Dulu kita reti katanya kosong lah, hak rendah sekali. Umpama kita kata. Lepas tu macam-macam lagi lah. Kalau hak akademik ni pun banyak sekali. Dengan istilah-istilah orang-orang bijak pandai dalam kimia, dalam admat dan sebagainya, yang mana istilah tersebut kalau we ke orang hak lain, orang kata gila mu ni. Ni. Maka lebih lagi lah ilmu agama tadi tu, dia ada tahap-tahap kefahaman manusia. Sebab itulah kita ni menyapa mengikut kadar kefahaman manusia. Ni. Jadi ada satu lagi wahyu yang mana wahyu ni Allah Ta'ala khususkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang saja. Nabi tak beroyak kau lain. Sebab wahyu ni khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ada satu hadis ke Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan, "Lau alimta ma alimtu la dahaqtum qalilan wa la baqaitu katsira." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu reti, kamu faham apa yang aku faham, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, maksudnya ada benda hak kita ni tak sampai tahap kepahaman. Nescaya kamu akan suka sedikit, menangis banyak. Tapi kita sebaliknya. Tu dibahagikan oleh ahli ulama kita. Tak bukan ikut pandai dia, ikut kaedah lah. Tak ikut kaedah dia sendiri. Sekarang ni rasanya bila kita kata ikut kaedah tu, ramai dah faham. Tak. Ramai dah faham. Sebab lah ni orang akan marah kalau ikut Quran hadis saja lah ni. Tak. Di mana-mana di negeri Perlis pula ni, kalau orang tu faham ke hadis Quran saja, tak erti ke usul fiqh, tak orang marah lah ni. Alhamdulillah. Tak baru terbuka sekarang. Dulu gak dia mau faham kata Quran hadis tak perlu, kaedah tak perlu, orang panggil mengikutkan mazhab tak perlu. Ni tengok Quran hadis ya. Sekarang ni baru dia mengerti. Tu hikmah SOP penjarakan dalam solat dan sebagainya tu. Engkau bukan orang biasa-biasa. Ni ahli ulama min kibari orang hak besar-besar daripada ahli ulama hak letak ke dak peraturan hak terbaru saat ni tu. Kerana kaedah-kaedah dia lah. Baik. Tapi kalau hak jenis naik kereta sekali, lepas tu tiba-tiba nak duduk jauh-jauh masa semaya tu, hak tu tak baru betul lah. Kenapa dah kita duduk sekali dah. Ni orang hak luar suku Sakat tu menasabah lah. Zaman lah ni macam-macam barang tak berlaku di zaman-zaman sebelum. Wabak ada zaman sebelum, tapi tak ada lah siapa begini mah. Tak bunyi cerita lah. Tak bunyi cerita di kita, sekadar kita tahunya siapa haji pun macam-macam lah ni. Baik, tak apalah, kita faham kata beli Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Artinya menyampaikan wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf. Kita semualah. Orang hok diberatkan ke atasnya hukum syarak, mengetahui serta mengaku. Maksud katanya kalau tahu tak mengaku tak jadi gapo. Seperti puak-puak ahli kitab tahu, bahkan dia kenal ke Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kenal daripada anak demo lagi. Moga sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ada berlaku dalam kitab mereka. Tapi lah nak buat makan. Apa maksud nak buat makan? Kalau mengaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu Nabi sebenar, orang tak hadap kepada padri-padri ahli kitab tu dah. Dak rohik-rohik dia orang akan hadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia faham kata susahlah kita nak cari makannya. Umpama begitulah. Dia kerana keangkuhan mereka, nabi-nabi terdahulu mari ikut keturunan mereka, kaum mereka, tiba-tiba Muhammad ni mari ikut kaum mana. Tu macam-macam lah asbab-asbab bagi mereka tak beriman. Hakikat sebenarnya Allah Ta'ala tak kehendak di mereka saat ni.
Tak kalau kita pandai pada hakikat tu tak kena. Kalau tak ada habis sebab-sebab saat ni. Tak. Kalau dia tu tu kata tak bimbang juga. Ni orang panggil kecek dalam majlis ilmu ni. Kita kecek atas dalam majlis taklim. Serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh rasul-rasul itu bersifat dengan tabligh, yakni menyampaikan. Kita kena pegang dalam hati benar-benar kata Nabi pok rasul ni menyampaikan. Artinya erti tabligh ni menyampaikan barang yang disuruh mereka itu dengan menyampaikan kepada makhluk. Yalah dalam ni. Dalam kitab lain tersebut, tablighu ma umiru bi tablighihi, menyampai barang hak disuruh menyapa. Maksud boleh fahamnya ada jugalah barang hak tak disuruh menyampai. Ni hadi kata tabligh ni kita kena faham molek. Jadi adalah kadang-kadang sahabat-sahabat lain tak terima ke hak ni, ada sahabat hak dapat tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok seperti mana hak mudah kita nak ayat ni. Nama-nama puak munafik semua sahabat ke tahu dah, hanya beberapa saja. Bahkan Sayyidina Umar pun sendiri tak tahu senara puak-puak munafik Madinah ni, hingga dia bimbang takut dia tu tersenara daripada golongan puak munafik. Hak tahunya ada Sayyidina Huzaifah Al-Yamani itu. Nabi sifat taruh rahsia berkenaan dengan hak munafik tu di dia tahu. Sebab itulah Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat lain, mereka kadang-kadang lihat Sayyidina Huzaifah ni. Apa? Bila ada kematian di kalangan mereka, tengok Sayyidina Huzaifah ni pergi ke dok. Maya jenazah. Kalau Sayyidina Huzaifah tak pergi, Aceh ni ada alamat-alamat kemungkinan orang ni munafik. Dok. Sebab kalau orang Islam Sayyidina Huzaifah pergi, maya jenazah. Tu di antaranya. Jadi di situ kita faham kata memang berlaku satu benda hak Nabi tak beritahu pada semua sahabat. Ada setengah-setengah sahabat tahu, ada setengah-setengah mereka tak mengetahuinya. Gitu Ni kita kira pogong. Kalau hak bagi menyampaikan kena beritahu belaka semua orang. Kalau kita nak tengok hak logik lah, muka gelon nak logik belaka. Tak Quran hadis pun nak pakai logik juga. Ni kalau kita nak pakai logik lah deh. Kalau setiap perkara tu Nabi SAW nak kena beritahu semua orang, kalau begitu tak buat berapa lah Nabi SAW dengan isteri zaujah, dengan ummahatul mukminin. Ada hak peristiwa Nabi SAW tanya ke isteri tu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ni, ada berapa rumah nak makan? Jawab isterinya tak ada berapa. Maka Nabi SAW jawab kata, hari ni aku puasa sebab tak ada makan ni. Di sana ulama ambil pada hadis ni, di antara hari waktu hak sunat puasa, hari yang mana tidak ada makan di rumah. Ada ulama ambil hukum daripada hadis tersebut. Baik, sekarang ni nak ayat kata sahabat lain tahu ke tak? Tak tahu. Kalau nak kena tahu tak, Nabi kena panggil habis semua. Aku nak ayat ni, hari ni tak ada makan ni, hari ni aku niat puasa. Tidak begitu, tak berlaku begitu. Sedangkan benda tu perbuatan Nabi, perkataan Nabi. Hadis lah pendek kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita biar reti gitu ni. Ni kata menyampaikan wajib menyampai. Kalau ada riwayat ni berapa riwayat lain tak ada, berapa sahabat lain tak tahu. Berapa Sayyidina Ali saya tahu. Macam-macam. Tak betul dengan Sayyidina Ali gak? Tak. Syiah. Padahal jangan duk gaduh. Kita kena tengok selidik dulu bagi tu setahu mana periwayatan dan sebagainya. Ni orang kita. Rawi Syiah. Tak boleh selalu dah. Ngaji gak ni mustalah hadis tu. Tak. Ngaji bab ilmu alat dalam ilmu hadis ni. Ni pakak. Tak. Syiah tak boleh. Tengok dulu biar reti, mengaji biar lama sikit. Ngapa pun tak reti sangat. Ni. Cuma nak baling dengan demo tu kat reti kita sikit lah. Sebab kita tahu kata cara demo tu cari orang tak mengaji. Artinya menyampaikan barang yang disuruh mereka itu dengan menyampaikan dia kepada makhluk. Dan tentu mereka tidak menyembunyikan dia barang yang disuruh menyampai. Bukan menyembunyikan wahyu ke semuanya dak. Menyembunyikan wahyu hak tu suruh menyapa. Mereka tak menyapa, itu mustahil.
Kalau wahyu hok memang Allah Taala khususkan bagi mereka, tiba-tiba mereka hidup menyapa ke umat orang lain, tu khianat dah tu. Ndak kita buat benda hok Tuhan tegur, Tuhan khusus bagi mereka, tiba-tiba mereka hidup boyak ke orang lain. Supaya kita lah banyak berlaku kita ni. Mana kita cerita ke dia seorang, dia mau tahu kau dok. Ndak nak start ngopak ni, nak start ribah dah ni. Hak tu hak kata asyaddu minaz zina ni. Dia mau tahu dak apa dia we. Kau ayat kau demo seorang dah, jangan ayat kau lain ni. Tengok cara dia kecek. Berarti ya orang lain hak tahu CB hak tahu ni kita boyak pula kasi. Dia mau tahu dak gapo si ayat. Kau ayat kau demo seorang ni. Akhir seorang pun tahu. Tu panggil kita. Dak hak KJ duk mengata kau orang ni duk upak orang tu satu dah. Dak hak orang kata je duk kata orang lain, habis dia kata orang lain dah. Kadang-kadang hok buat ayat kau B ni mu jangan kata kau lain dah. Dia niat dah B ni pandai kau ayat kau lain belakang ni. Tapi strategi dia saat ni je. Propaganda dia aja. Macam-macam lah tu sifat kita hok orang keji ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak begitu. Bila Allah Taala khususkan bagi mereka tak buat ayat kau lain. Dan bahagian tabligh itu 3. Ada sini ni. Tak tu yang musannif kita buat mari tabligh tak ada 3. Dalam faridah pun ada, dalam kitab tauhid lain pun buat mari. Ni setengah-setengah kitab tauhid lain dia buat mari pecah tu mungkin nak bahas secara ringkas. Iaitu wajib tabligh. Tanda molek wajib tabligh pada barang yang disuruh akan mereka itu puak rasul menyampaikan dia barang dia witi molek lah ni. Nak kena mengaji. Wajib tabligh yakni wajib menyampai pada barang yang disuruh akan mereka itu rasul menyampaikan dia barang. Ma umiru bi tablighihi, pada benda hak disuruh siapa. Dan mustahil tabligh. Tu 2. Saat ni wajib, hak ni mustahil pula. Mustahil tabligh pada barang yang dilarang akan mereka itu menyampaikan dia. Ada juga kau benda hak Tuhan larang mereka menyampai. Berapa tak adanya? Ada lah. Hak supaya hadis hak kita baca hak tadi. Hak Nabi kata jika kamu tahu apa hak aku tahu ni, mu duk menangis banyak, mu suka sikit, tapi mu tak tahu apa aku tahu lah. Lepas tu apa Nabi tak menyapanya? Kerana ditegur lah. Tak kan ditegur. Baik, tu biar kita reti. Yang mana orang panggil benda ni khususiyah. Orang panggil benda yang khas Allah Ta'ala menyampaikan kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi kalau mereka hidup menyampai mustahil pula. Akal kita tak nak terima. Bagi Tuhan tegur, dia hidup menyampai ke orang lain pula. Sebab tu awliya illahi ta'ala ni pun sama dah. Wali-wali Tuhan ni di antara orang panggil penyimpan ke rahsia. Allah Ta'ala ni. Dia kadang-kadang wali ni kan, dia tahu barang yang nak berlaku ke depan. Supaya Sayyidina Khidir alaihissalam, ada kata Nabi, ada kata wali ya. Tapi dia tahu barang hak akan datang. Tu dia panggil ilmu hak Tuhan tak beri di Musa pun tak ada. Ilmu ni Nabi Musa AS agama kata dia lah. Bila kau dia tanya siapa hai Musa, nak tanya siapa dia hak aling hak cukup pengetahuannya di kalangan kita semua. Nabi Musa kata akulah, moga aku rasul, aku utus Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata ada yang Musa bagi hukmu tak tahu, tapi ada orang lain tahu. Tengok Nabi Musa ni orang panggil kesungguhan dalam nak mempelajari agama ni, nak mempelajari ilmu ni, minatnya dengan ilmu, minta dengan Tuhan tunjuk siapa dia, mana tepat. Nak pergi mengaji, bukan nak pergi berdebat. Mari kita tengok siapa dia hebatnya. Nak pergi mengaji, Nabi, Rasul, orang semua dia mulia dah di kalangan kaumnya pada waktu tu. Tapi nak pergi ngaji dengan orang rendah. Iyalah tak rendah mana moga Nabi Khidir ni Nabi kodok tu pun khilaf. Usah kata Rasul, Nabi kodok tu pun khilaf dah. Tapi tu lebih pada Nabi Khidir alaihissalam saat ni. Hingga Nabi Musa alaihissalam pun nak pergi mengaji. Jadi ni orang panggil awliya ilah ni pun tepat Tuhan sifat ke rahsia. Mereka ni orang amanah.
Orang kepercayaan di Allah Ta'ala tu sipirkan rahsia bagi mereka saat ni. Terkadang barang hak tak berlaku lagi, ia tahu dah barang nak berlaku. Sebab tu ada sebut ittaqu firasatil mukmin, kena beringat dengan firasat orang mukmin ni. Tu pula contoh dikisahkan karamah dia. Bila kita kecek benda-benda gini, enggak orang tak faham kata syirik lah, khurafat lah. Mungkin dia mau tak faham. Tak. Di mukjizat Nabi, mukjizat gapo? Karamah gapo? Mengaji di asas lagi dah benda-benda gitu. Barang tu kita kena yakini benda tu berlaku. Maunah, irhas dan sebagainya. Jadi di Tok Pulau Condor saat ni tu dia pernah sebut ada kitab sejarah tu ada. Dia memperingatkan buat suruh anak murid jaga akan berlaku satu banjir yang besar. Orang kata boh merah. Memang berlaku. Suruh beringat awal-awal apa kita 2014 gitu pun boleh kira dah banjirnya. Orang dulu kata pada tu pun paruk lagi, teruk lagi. Baik, di sana biar kita reti. Ada hak tabligh saat ni menyampai saat ni, barang hak wajib tabligh, ada hak mustahil. Yang mana Allah Taala khusus bagi nabi untuk tahu saja. Batu Allah Taala tak sifat rahsia kau kita. Moga kita ni bagi tak boleh nak sifat rahsia. Tak. Orang tak nanya apa kita beroyak dah. Bagi hak kita tahu ni. Dan harus tabligh pada barang yang diberi pilih akan mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam, dengan harus yakni dengan menyampaikan dan menyembunyikan kepada makhluk harus. Harus pada akal lah ni, wajib pada akal, mustahil harus. Harus menyampaikan ataupun menyembunyikan. Maksud katanya tengok orang lah dia nak siapa ke siapa. Tak supaya kita ni ke ilmu kita mengaji tinggi setara mana pun, kalau hok mari nak mengaji dengan kita tu budak hok tarah, kita kata kecil lagi, tak kerti berapa asah lagi, kita tak mengajar ilmu besar tu. Mengajar ilmu besar juga. Balik awal budak saat ni tak faham berapa. Suka atas saat ni kita akan rendah ke, walaupun kita ni setara mana ilmu tinggi pun akan rendah ke. Tu nak ayat katanya. Sebab itulah sahabat-sahabat kita hok mana mengaji tinggi-tinggi tu kena adalah tu duk mengajar di masjid ko, di balasah ko, dengan orang-orang hok lebih kita kata orang panggil lebih pada ilmu saat ni. Maksudnya kita nak menyampaikan ilmu hok lebih tinggi tu. Kalau kita duk mengajar budak-budak kita mengaji tinggi dah. Tak duk mengajar sekadar budak-budak gak ilmu kita hok duk mengaji tinggi tu ya habis lupa lah. Tu kena main ilmu saat ni, kena main. Kena orang panggil mutlaah sokmo, kena murajaah sokmo. Tu ada demo duk minta duk nanya-nanya nak baca kitab Bulughul Maram, nak buat daurah. Tu kita kata insya-Allah lah. Tujuannya apa? Tujuannya kita pun nak mutlaah balik. Tak. Tu deh. Dan harus tabligh pada barang yang diberi pilih akan mereka itu dengan menyampaikan dan menyembunyikan kepada makhluk. Dan bahagian menyampaikan itu pun tiga juga, iaitu mana? Wajib menyampaikan pada barang yang dilarang akan mereka itu menyampaikan dia. Ni pelik sikit. Ni. Baik. Dan bahagian menyampaikan itu pun tiga juga. Dan bahagian menyampaikan itu pun tiga juga, iaitu wajib menyampaikan pada barang yang dilarang akan mereka itu menyampaikan dia. Wajib. Dan mustahil menyembunyi pada barang yang disuruh akan mereka menyampaikan dia. Kau beki sikit sini. Dan bahagian menyembunyikan, kita letak situ terang.
Dan bahagian menyembunyikan itu pun 3 juga. Saat ni moga menyampai tabligh 3. Menyembunyi pun 3 juga. Mana? Iaitu wajib menyembunyikan pada barang yang dilarang akan mereka itu menyampaikan dia. Boleh kau gitu? Menyembunyikan, wajib menyembunyi pada barang yang dilarang mereka itu menyampaikan dia. Kena ni. Wajib kena sembunyi barang yang dilarang akan mereka itu menyampaikan dia. La'ala Zahir itu nampak begitu. Dan mustahil menyembunyi. Sini menyembunyi dah ni. Tak. Saat ni wajib menyembunyi, sini mustahil menyembunyi pada barang yang disuruh akan mereka itu menyembunyikan dia. Balik weh. Dan mustahil menyembunyi pada barang, balik sikit. Dan mustahil menyembunyi pada barang yang disuruh akan mereka itu menyembunyikan dia. Dan harus menyembunyi pada barang yang diberi pilih akan mereka itu dengan menyembunyikan dia dan menyampaikan dia kepada makhluk. Gitu ni. Jadi saat ni ya balik daripada hak tadi. Balik daripada hak kata wajib menyampai pada barang hak disuruh menyampai. Mustahil menyampai pada barang hak dilarang menyampai. Harus menyampai pada barang hak diberi pilih. Tak. Nak menyampai ke dak moga barang harus. Kalau hak alik menyembunyi pula mustahil. Tak. Wajib menyembunyi bagi hak wajib mustahil menyembunyi pada barang yang disuruh akan mereka itu menyampaikan dia. Dan harus menyembunyi pada barang yang diberi pilih akan mereka itu dengan menyampaikan dia dan menyembunyikan dia dan menyampaikan dia pada makhluk. Gitu deh. Dan dari atas tabligh mereka itu ialah kita fikir. Mana dalih kata mereka tu menyampai? Tilik kepada akal fikiran, hukum akal. Iaitu jika mereka itu tidak bersifat dengan tabligh, takdir kata mereka tu tak bersifat dengan tabligh, yakni menyampaikan barang yang disuruh akan mereka itu menyampaikan dia kepada makhluk, dengan makna mereka tu bersifat dengan kitman, menyembunyi. Lawan bagi tabligh tu. Takdir kata kalau mereka ni menyembunyi, nescaya adalah mereka itu bersifat dengan sifat kitman. Saya mereka tu bersifat dengan kitman. Apa kitman? Artinya menyembunyikan barang yang disuruh akan mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam dengan menyampaikan dia kepada makhluk. Bagi tu Yesus siapa? Tiba-tiba dia mau hidup sembunyi. Dan iaitu kitman di para Rasul alaihi wassalatu wassalam ni mustahil atas mereka itu para rasul. Tak Tuhan suruh menyapa tiba-tiba hidup sembunyi. Kalau bagi Tuhan suruh pilih nak menyapa tak suruh menyapa, hak tu tak apa. Menyembunyi pun ataupun memang Tuhan nak suruh sembunyi ke benda tu, hak tu tak apa. Ni bagi Tuhan suruh sembunyi menyampai tiba-tiba hidup sembunyi. Itu mustahil. Akal tak dapat terima kata benda tu berlaku kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kerana kita sudah mengetahui akan beberapa perkara yang menyampai mereka itu kepada makhluk yang sampai kepada kita semua ini. Dalilnya mana dalil kata buat Nabi ni menyapa? Yang pertamanya kalau katakanlah kita ambil dalil hak kita buat ni. Kalau kata Nabi ni hidup sembunyi, maka pada waktu tu ni tak ada faedah Allah Ta'ala utuskan Rasul. Ni kita buat mudah-mudah dalil. Tak ada faedah Allah Ta'ala utuskan Rasul nak berayak tiba ni menyembunyi. Dia Rasul saat ni Allah Ta'ala pilih tentulah orang yang terbaik. Tiba-tiba Tuhan pilih saat ni orang yang teruk. Sebab dia ni kedekut ilmu, tak nak berayak kat orang, tak nak menyapa. Jadi jahil di Allah Ta'ala pula. Kita boleh ambil kat tu. So sini kita tengok hak musannif ayat ni. Kerana kita sudah mengetahui akan beberapa perkara yang menyampai mereka itu dengan perkara tersebut.
Kita sekarang ni boleh tahu tentang Allah Ta'ala, malaikat, bidadari, syurga, neraka, azab kubur, nikmat kubur dan sebagainya ni. Siapa dia mari duk beroyak kalau tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelaslah di sana bahawasanya puak Nabi alaihi salatu wasallam ni telah menyampaikan, telah beroyak dah. Dengan bertalu-talu dan bertali-talian. Maksud kata khabar mutawatir dah ni, tidak khabar ahad dak ni. Lepas tu bertali-talian daripada satu generasi, mutawatir. Riwayat ni kat mutawatir tak boleh tolak dah lah. Tak, kalau hadis sahih tu belum tentu lagi riwayat mutawatir. Tapi bila kata mutawatir ni kat bagi hadis tolak dah. Ni dengan bertalu-talu dan bertali-talian yang mengambil akan dia akan khabar ni daripada Rasul. Kita tanya ke tok guru kita, tok guru kata aku ambil pada tok guru aku hinggalah pada Imam Syafi'i ambil kata tok guru dia, Imam Malik ambil daripada daripada Nafi' ambil pada Ibnu Umar ke, Ibnu Umar ambil pada Sayyidina Umar ke, ataupun ambil terus pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni yang maksud katanya khabar saat ni tu mari saat ni tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika menyembunyi mereka itu, nescaya kita semua ini pun tidak dapat mengetahui suatu pun. Takdir kata Pak Nabi ni tak beroyak senyap. Musim PKP duduk rumah. Umpama kita kata tak beroyak siapa. Katakanlah ni. Jadi pada waktu tu ni boleh mengajar depan ni Kelantan. Jadi pada waktu tu kita tak ketahuilah. Kita tak ketahui. Jadi sekarang ni kita tahu itu punya kata puak Nabi ni duk beroyak. Lagi pula menyembunyikan barang yang disuruh menyampaikan itu haram, lagi dikutuk akan dia akan perbuatan tadi. Kita ni kalau kata orang tanya ilmu di kita, tanya hukum di kita ni nak menyembunyi, tak seroyak ni. Haram hukum dia. Kecuali kalau kita nak beroyak tu kita pun tak nampak lagi jawapan, kita pun tak berapa nak gagah lagi. Maklumlah kadang-kadang orang menanya ni tak kira waktu. Orang mesej kadang-kadang kita baru penat balik mengajar, baru penat balik mengaji. Penat ni kadang-kadang kalau jawab selalu ke nak jadi rosak ke jawapan pula tak boleh. Ya kena kita faham dulu ke masalah. Kena kau orang tanya masalah hit pula agak Tuhan lah tahu peningnya nak jawab sosok. Kalau hak tak rumit tak apa, hak rumit juga di saat demo pun kita tak faham lagi, kita nak jawab lagu mana. Tu ni. Sebab tu ni saya lama dah duk harap-harap duk mencadanglah pada majlis agama lah terutama ni. Wallahu a'lam lah hak di kita ni kita tak tahu kata ada ke tak. Sekadar pengetahuan kita juga tak ada bunyi lagi. Mana? Seperti mana kita ni ada hak di majlis agama negeri-negeri masing-masing ni duk buat satu tempat urusan zakat, satu tempat urusan bab faraid. Ada ke? Bahagian zakat kat kita ya. Tak berapa nak kena bayar tu demo sesal dah, selalu demo congok dah. Kita tak payah nak mikir berapa peratus gapo tak payah dah. Faraid gitu juga bagi siapa tak apa insya-Allah pergi majlis agama. Tapi bahagia masalah orang puan ni. Masalah orang puan kat Allah. Ni. Tu kena ada juga tu satu orang panggil telefon lah. Ni kalau kata nak pergi majlis agama tu mungkin jadi kesukaran. Satu telefon yang mana kalau orang ni ada masalah terutama masalah hik lah, hok orang panggil hok jadi sukarnya. Ni hok masalah lain pun sukar juga. Ni tapi nifah istihadah ni tak boleh lah. Nak jawab tu pening, nak faham kau masalah nemo dulu. Tak. Molek sekali kalau ada dibuatkan satu nombor telefon khusus. Saya tak tahulah ada kodoknya. Di negeri-negeri Kelantan, Korgan kau saya tak tahu. Ni cuma tak siapa perkhabaran lah. Kalau ada pun mungkin tak siapa perkhabaran pun. Bagi saya di masyarakat ni kata adanya satu tempat yang mana boleh masyarakat rujuk permasalahan tadi. Dia banyak kadang-kadang masyarakat rujuk ustaz-ustaz mari mengajar ya. Tu pun kalau gaji nak rujuk, kalau tak malu. Tak kalau pergi ngaji. Kalau dok gak memang tak rujuk siapa dah lah.
Jadi molek sekali kalau ada boleh kita pakak-pakak orang panggil kongsi kepada masyarakat ni nombor telefon boleh bahagian khusus dah majlis agama letak pada nak cara urusan orang puai terutama. Dia kalau ada urusan lain hok boleh masyarakat pakak telefon banyak urusan masyarakat ya Allah. Kita hok bukan mengajar duk baca kitab, duk ceteh duk baca kitab ni tahulah. Bagi hok kita boleh tolong jawab, kita jawab. Lalu bagi tak boleh jawab kan, nak kena rujuk kita. Pening kitanya ada KJA juga. KJA kitanya banyak juga, bukan kata duk saja ya tahu ke dunia ni yo. Nak buat kitab lah, nak baca kitab lah dan sebagainya. Ya, nak rujuk ke masalah demo tu, kadang-kadang demo nak masalah tu bersegera. Lebih lagi. Ni kena ambil peranan. Dah ikutlah siapa-siapa dia hok orang panggil hok bertanggungjawab pada bahagian ni. Yo hok ustaz asatizah hendak mengajar pu yo lo. Peranan dia dah tapi ya apa saya sebut sanilah. Kadang-kadang dia mau mari sibuk ke gapo tak dia nak rujuk, tapi kalau ada majlis agama saat ni orang panggil staf-staf dia ataupun orang hok bertugas dengan dia tu khusus dah bahagian tu rasa hok tu lebih comel weh. Lebih comel bagi masyarakat ni nak mengadu masalah gapo. Lah ni tak ada ni. Sekadar kita tahulah. Kalau ada kita yang tak tahunya. Maka jika menyembunyi sikit lagi. Maka jika menyembunyi mereka itu nescaya kita semua ini tidak dapat mengetahui suatu pun. Lagi pula menyembunyi ke barang yang disuruh menyampaikan itu haram hukum dia tak boleh. Tak boleh nak menyembunyi, kena jawab. Tak. Lo ni orang tak ada sibuk nak menyembunyi, nak jawab belaka. Orang masyarakat kita lo ni bukan kata hok asatizah kadang-kadang demo hok tak tahu masalah pun nak jawab juga. Hok tidak asatizah, hok tidak ustaz-ustaz ni pun nak jawab juga masalah agama. Alah demo tak mikir bagi nak kena tanggung seksa ni. Tak kata kita berani lah orang-orang lo ni. Tak berani. Berani tak padai dengan orang panggil saih badai lah. Ya kita nak berani ni tak apa, biar pada dengan saih kita. Ni tuai saih kecil ya, ni sebuah ilmu. Tapi berani lebih pada saih besar orang yang ada ilmu. Tak banyak menjadi gitu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana dalil kata dilaknat? Katimul ilmi mal'un. Artinya bermula yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat akan orang hok menyembunyikan ilmu. Sebab tu ilmu bila orang nak kita kena boyak. Kena boyak. Sebab tu kita kalau ada hok di pondok-pondok buat kelas khusus ni kelas berbayar ke gapo. Kadang-kadang demo hok sebagai admin tu menanya, ustaz ada ni demo nak masuk tak ada duit. Kata masuklah. Masuklah nyedak halal. Dia mau nak mengaji asalkan nak mengaji. Bayar saat ni tujuan apa? Lah ada sikit sebanyak boleh nak bagi ke ustaz-ustaz. Tak. Musim-musim ni ataupun kita kata bayar saat ni tu tujuannya apa? Tujuan orang panggil biar nampak kata sungguh memang nak. Bagi free ni dia mau pakat tengok tak sih bagi free. Kalau bagi bayar ni kena tok mahal pula. Dia mau nak ni. Orang duit ada dalam belakang lah ni. Sebab tu kalau orang masuk tak letak harga mahal pun tak apa. Tak harga mahal kau orang nak. Big ini kalau kata harga murah, dah siap nak harga mahal. Belah kadang-kadang tak ada gapo sangat pun. Ini kadang masyarakat kita ni nampak benda tu berharga bila harga dia tu mahal. Orang letak. Padahal tak nanti begitu. Nak ilmu agama ni orang tak harga pun hakikatnya mahal, tapi setengah masyarakat kita nampak murah bagi ilmu agama ni. Ni ada sesuatu jadi begitu. Nyakit gapo tak tahulah. Mari negara Wuhan ke negara mana tak tahu tu. Kalau begitu ada dia nak ayat kata bagi kalau nak ngajilah. Ni. Jangan kita wisusah sangat. Tak. Kalau begitu kejaklah di hati kita bahawa rasul-rasul itu bersifat dengan tabligh. Artinya apa tabligh? Menyampaikan, tidak menyembunyikan sekali-kali. Tidak menyembunyi sekali-kali. Nak takkid kata tak menyembunyi, tapi menyembunyi hak mana? Hak tidak sama sekali. Sekali-kali ni iaitu hak bagi ma umiru bitablighihi. Ada pun bagi hak dua lagi hak kita sebut ke tadi. Maka hak tu tak ada masalah nak menyembunyi. Bahkan kalau
hak Tuhan teguh nah pada menyapai, hak tu wajib nah pada menyembunyi. Biar kita jelas di situ. Wallahu a'lam. Ila anqal, huraian yang keempat daripada sifat Rasul fatana. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na ma 'allamtana, rabbana zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliya'ikas salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.